Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling sedih petang ini. Anwar Musa sah tidak dicalonkan PRN. Ulang sekali lagi, Anwar Musa tidak dicalonkan PRN kali ini. Semua parti yang akan menyertai PRN kali ini dilihat sudah mengumumkan secara rasmi calon masing-masing untuk dipertaruhkan bagi mencipta kemenangan yang diidam-idamkan. Bagaimanapun, melihat semua senarai tersebut, baik dalam PH, BN atau PN, saya tidak dapat mengelak dan menyembunyikan bahwa ada perasaan sedih tiba-tiba menyelinap di sudut dada. Malah, saya dapat merasakan mungkin ada orang lain juga berasa atau turut berperasaan yang sama. Kesedihan itu tidak lain ialah kerana Anwar Musa, tokoh terbilang UMNO Kelantan yang sudah dipecat dan kini memilih PAS sebagai wadah baru perjuangannya, langsung tidak diselitkan sebagai calon dalam PRN kali ini. Meski dalam konteks kedua-dua gabungan yaitu PHBN dan PN, banyak nama-nama lain yang turut digugurkan, tidak dicalonkan atau diketepikan, tetapi ketiadaan Anwar Musa sebagai calon terasa lain benar rasa di hati. Aduh, rasa mahu menitik air pun ada mengenangkan nasib Anwar Musa pada PRN kali ini. Walaupun Anwar Musa sebelum ini pernah menyebut tidak mengapa kalau beliau tidak dicalonkan oleh PAS, tetapi itu sebenarnya tidak lebih merupakan manis mulut orang politik dalam berkata semata-mata. Sebagai seorang pemimpin yang selalu lantang dan kerap meletakkan dirinya di barisan hadapan ketika medan peperangan, tidak sukar memahami bahawa menjadi calon dan bergelar YB adalah impian seseorang seperti Anwar Musa. Dengan menjadi calon, lebih-lebih lagi di negeri yang hampir pasti boleh menang, bersama gelaran YB juga kemudiannya, tentu membolehkan seseorang itu boleh melangkah lebih jauh, baik dalam apa-apa gerakan politik atau manfaat beroleh jawatan dalam kerajaan di mana-mana peringkat sekalipun. Apalagi mengenali sosok seperti Anwar Musa. Beliau bukan memiliki gairah yang biasa-biasa dalam apa juga langkah politik yang diceburinya. Lagi pula, jika benar Anwar Musa tidak berhasrat menjadi calon, beliau tentunya berbuat seperti Noh Omar atau Khairi Jamaluddin yang tidak menyertai mana-mana parti setelah dipecat daripada UMNO. Auranya hebat berpidato, lantang, berani, rajin dan tidak pernah kenal penat adalah keistimewaan yang tidak banyak dimiliki oleh orang-orang politik di negara ini. Sayang sekali, PAS dalam hal ini seolah-olah tidak nampak kelebihan serta keistimewaan yang ada pada Anwar Musa. Bersama pengalaman seperti bekas menteri yang sentiasa berjaya menghirupkan setiap kementerian yang diterajuinya, di samping sepak terjang politiknya yang luas dalam UMNO, meletakkan Anwar sebagai calon PRN adalah satu keuntungan berganda buat parti itu untuk membawa masa depan yang lebih baik bagi kerajaan Kelantan. Segala ilmu, pengalaman, kemahiran serta kelebihan yang ada pada Anwar Musa sepatutnya boleh dimanfaatkan oleh PAS untuk mereka melangkah lebih jauh sebagai parti yang dilihat mampu menawarkan kepakaran teknokrat untuk memajukan negeri itu. Keyakinan bahawa Anwar Musa akan dipilih sebagai calon selain disebabkan penyertaannya ke PAS dibuat sebelum berlangsungnya PRN dan kemudian disusuli dengan super aktifnya berceramah ke sana sini. Ia juga didorong kegairahan bekas menteri itu memuat naik gambar-gambarnya pusing keliling kampung dengan menaiki motosikal klasik beroda 3 yang tidak murah harganya itu sejak kebelakangan ini. Dalam hati saya membayangkan, pastilah dalam kempen nanti Anwar akan menggunakan lebih banyak motosikal untuk berbanding menaiki kereta untuk gerakan kempennya. Seterusnya saya membayangkan lagi bagaimana Anwar Musa dengan jubah dan kopiah putihnya menaiki motosikal untuk berjumpa dan menyapa pengundi
dan itu tentunya mencetuskan fenomena yang dikatakan di seluruh negara. Terbayang juga di minda saya bagaimana lebih menarik lagi jika Anwar Musa turut menukar warna motosikal klasiknya itu daripada merah kepada hijau, yaitu warna rasmi parti barunya. Tapi semuanya hanya tinggal bayangan tanpa ketahuan saja kini. Yang tiba-tiba datang menerpa, masih adakah lagi masa depan Anwar Musa dalam PAS selepas ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Cobaan matikan legasi Nick Aziz. Nick Abdu sendiri tolak tawaran 2 kerusi, kata Tuan Ibrahim. Semalam kita dikejutkan dengan apabila diumumkan senarai calon PAS di Kelantan. Nick Abdu adalah antara orang yang tidak disenaraikan di dalam calon tersebut. Ini menimbulkan spekulasi yang sangat kencang di mana-mana bahwa ada cobaan mahu matikan legasi Nick Aziz. Namun demikian, penjelasan daripada Timbalan Presiden PAS juga mengejutkan kita. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan dakwaan wujudnya cubaan untuk mematikan legasi almarhum Tan Sri Nick Abdul Aziz dengan tidak mencalonkan anak Mursyidul Am itu, Nick Muhammad Abdu, pada pilihan raya negeri PRN di Kelantan. Tuan Ibrahim yang juga ahli Parlimen Kubang Krian berkata, Nick Abdu menolak 2 kerusi yang ditawarkan dan berlapang dada sekiranya tidak bertanding pada PRN 12 Ogos depan. Tiada isu berhubung ketiadaan Nick Abdu dalam PRN kerana dalam politik ruangnya adalah banyak dan besar, bukan untuk bertanding semata-mata, kata beliau. Kita ada tawarkan 1-2 kerusi namun beliau tolak. Nick Abdu pun kata tidak bertanding pun tidak mengapa. Beliau boleh fokus kepada sekolah agama yang diuruskannya, kata beliau lagi. Ketiadaan Nick Abdu yang juga bukan untuk mematikan legasi Allahyarham Tan Sri Nick Abdul Aziz, kerana untuk meneruskan legasi bukan hanya perlu menjadi calon, sebaliknya perjuangannya yang perlu disambung, kata beliau lagi. Bekas Menteri Alam Sekitar dan Air itu berkata demikian pada sidang media selepas majlis pengisytiharan calon Perikatan Nasional PN Kelantan di dataran warisan Stadium Sultan Muhammad ke-4 di Kota Bahru malam tadi. Dalam masa sama, Tuan Ibrahim hanya tersenyum dan enggan mengulas apabila pemberita bertanyakan sama ada benar dakwaan mengatakan Nick Abdu meminta untuk bertanding di Dewan Undangan Negeri Dun Cempaka. Sebelum ini wujud desas-desus bahawa Nick Abdu yang juga bekas ahli Parlimen Bacok akan bertanding di kerusi Dun Cempaka yang merupakan kawasan almarhum ayahnya. Malah Mursyidul Am PAS Datuk Seri Hashim Jassin telah mengesahkan bahawa nama Nick Abdu melepasi tapisan Majlis Syura sekaligus layak menjadi calon parti itu pada PRN nanti. Pada pilihan raya umum ke-15 November tahun lalu, Nick Abdu tidak tersenarai sebagai calon untuk mempertahankan kerusi Parlimen Bacok. Awal tahun lalu, Nick Abdu lantang mempersoalkan pengguguran Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali sebagai ahli jawatan kuasa IJK PAS Pusat kerana ia dilihat memberi persepsi tidak baik kepada parti. Khairuddin kemudiannya mengumumkan berhenti menjadi ahli PAS pada Mac tahun lalu selepas 33 tahun menyertai parti itu dan menjawat berbagai jawatan kepimpinan. Saudara-saudara sekalian, spekulasi ini makin bertiup kencang. Walau bagaimanapun, terpulanglah pada anda untuk menilai apakah ianya adalah satu cubaan mau mematikan legasi Nick Aziz, ataukah memang benar Nick Abdu sendiri yang tak mau bertanding lagi, atau benarkah Nick Abdu sebenarnya mahu kerusi di Dun Cempaka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Heboh cerita ini di media sosial apabila rupa-rupanya
yang disangka ramai datang dalam kempen Perikatan Nasional itu ialah sesuatu yang tak sebenar-benarnya berlaku. Apabila rahsia besar didedahkan, ramai datang tu orang luar. Perikatan Nasional rupanya import anak seluang, kata Harapan Daily. Pecah rahsia Perikatan Nasional PN apabila rupa-rupanya blok itu mengimport penyokong dari luar semasa majlis pengisytiharan calon PN di Taman Medan semalam. Hal tersebut diakui sendiri penduduk tempatan, termasuk wujudnya deretan kereta dan bas dari luar kawasan itu. Aku orang Taman Medan mengesahkan, orang Taman Medan tak pergi pun, kata beliau. Banyak kereta, bas dari luar saja yang datang sini. Maaf, terkantoikanlah pula, kata pengguna Twitter Elia. Seorang warga setempat juga mengesahkan perkara yang sama. Kata beliau, betul. Tadi saya balik lalu jalan panjang penuh bas je tepi itu. Kebanyakan yang datang tu pun banyak muka yang tak pernah nampak, tambah beliau lagi. Majlis pengisytiharan calon PN di Taman Medan semalam menyaksikan PAS terutamanya mendabik dada mendakwa. Ribuan pengunjung hadir tanda sokongan kepada Perikatan Nasional. Reaksi sama ditunjukkan Dewan Muslimat PAS Malaysia menerusi Facebook rasmi sayap parti itu. Kehadiran 20,000 pengunjung yang hadir menunjukkan sokongan kepada Perikatan Nasional. Ini membuktikan slogan baharu selangur baharu bakal terjadi, dakwa Dewan Muslimat PAS Malaysia. Penyokong dan ahli PAS yang pernah diibaratkan presidennya sebagai seluang, iaitu spesies ikan kecil yang dibenci kaki pancing, itu dilihat yakin dapat merampas Selangor pada pilihan raya negeri PRN bulan depan. Yang ramai datang tu orang luar je, orang tempatan tak layan pun PN, kata seorang lagi penulis. PN tahu ini memang misi mustahil nak tawan Selangor, tapi masih nak try hard. Demikian antara komentator warganet. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik perhatian kita ialah rahsia ini terbongkar di mana mereka sanggup import anak seluang bagi nampak ramai. Rupa-rupanya rahsia ramai-ramainya datang konon penyokong PN itu yang didakwa menghampiri 20,000 itu dipecahkan apabila rupa-rupanya blok itu mengimport penyokong dari luar semasa majlis pengisytiharan calon PN di Taman Medan semalam. Hal tersebut diakui sendiri oleh penduduk tempatan, termasuk wujudnya deretan kereta dan bas dari luar kawasan itu. Aku orang Taman Medan mengesahkan, orang Taman Medan tak pergi pun, kata beliau. Banyak kereta, bas dari luar saja yang datang ke sini. Maaf, terkantoilah pula, kata pengguna Twitter Elia. Seorang warga setempat juga mengesahkan perkara yang sama. Betul, tadi saya balik lalu jalan panjang penuh bas je tepi tu. Kebanyakan yang datang tadi pun bukan muka yang pernah nampak, kata beliau. Majlis pengisytiharan itu berlaku di Taman Medan. Saudara-saudara sekalian, yang ramai datang tu menurut seorang lagi orang daripada tempatan di sana adalah orang luar saja. Orang tempatan tak layan pun PN. PN tahu ni memang misi mustahil nak tawan Selangor, tapi masih nak try hard. Demikian antara komentator warganet. Apa komen kamu semua? Adakah anda memiliki apa-apa maklumat tentang isu kali ini, yaitu ramai datang dari luar, rupa-rupanya PN import ikan atau anak seluang? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Sanusi bertemu ruas, buku bertemu ruas. Disangkakan Sanusi bakal tidak ditentang, akhirnya dapat tentangan yang ditunggu-tunggu oleh beliau. Hari ini disahkan Saifuddin Nursyidin akan lawan Sanusi, sedia lawan Sanusi, dan mengatakan beliau sudah terima notis saman isu REE yang dicuri.
Ketua Setiausaha Sekretariat Perpaduan Nasional Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengesahkan telah menerima notis undang-undang daripada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor susulan pendedahan isu kecurian unsur nadir bumi REE. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri bersedia untuk bertemu Pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah berkenan di Mahkamah susulan kes curi bahan galian tersebut di hutan simpan Bukit Enggang sejak 2 tahun lalu itu. Malah, Saifuddin menegaskan lagi kenyataannya sebelum ini bahawa REE telah dicuri di kompartmen milik Perbadanan Menteri Besar Kedah MBI di hutan simpan Bukit Enggang Sik. Sanusi dah hantar surat saman kat saya. Tak ada masalah, saya hantar peguam saya jawab balik. Mai kita lawan di mahkamah, kata Saifuddin. Saya kata REE dicuri, nokta, tegas bekas ahli Parlimen Kulim Bandar Baharu itu. Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pengenalan Calon dan Pelancaran Manifesto Perpaduan Kedah di dataran Laguna Merbuk Sungai Petani malam tadi. Turut hadir Pengerusi BN Kedah merangkap Pengerusi bersama Majlis Pimpinan Perpaduan Negeri Datuk Seri Mazir Khalid, Pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah Datuk Mahfuz Umar dan bekas ahli Parlimen Permatang Pau Nurul Izzah yang juga anak sulung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam majlis yang dihadiri ribuan penyokong kerajaan perpaduan itu, manifesto bersama dengan 4 teras utama sebagai tawaran kepada rakyat Kedah juga telah dilancarkan. 4 teras itu adalah reformasi politik dan urus takbir yang telus, pembangunan dan pengurusan ekonomi yang progresif, pembangunan sosial yang harmoni, serta pengurusan sumber hasil yang mampan. Saudara-saudara sekalian, ini memang amat mengejutkan kita semua apabila apa yang disangkakan boleh kemenangan kepada Sanusi dengan mudah, akhirnya Saifuddin kata dia sedia untuk melawan Sanusi di mahkamah. Menjadi persoalan petang ini ialah apakah yang akan berlaku selepas ini? Adakah ada yang antara mereka yang akan menarik diri ataupun akan mengambil keputusan menyelesaikan saja perkara ini di luar mahkamah, ataupun adakah ianya akan berterusan di mahkamah? Secara pribadi, saya bersetuju kalau kes ini benar-benar dibawa di mahkamah supaya dapat membentuk atau menentukan siapa sebenarnya yang salah dan siapa sebenarnya yang betul. Kerana sehingga kini kita masih belum tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kadang-kadang yang kita dengar itu adalah cerita separuh benar maupun tak benar langsung. Jadi oleh sebab itulah apabila ianya dibawa ke mahkamah, itu satu perkara yang amat baik dan positif. Dan seperti yang dilakukan oleh Saifuddin Nasution Ismail ini satu tindakan yang berani, tindakan yang terpuji kerana meneruskan lawan tetap lawan supaya kebenaran dapat kita ketahui. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak kebelakangan ini hangat tentang kenaikan harga barang dan penurunan harga barang. Akhirnya ayam dah RM7.79 sekilo, walaupun saja masih terus meratib harga barang naik. Harga barangan asas yang dikawal kerajaan tidak naik pun, tetapi penyokong pembangkang yang digelar walaupun masih terus mendakwa harga barangan melambung. Kerajaan Perpaduan terbukti komited mengawal dan memantau 43 jenis barangan kawalan dengan satu pun tidak naik setakat ini. Malah, harga ayam runcit contohnya pada ketika ini masih di bawah harga kawalan maksimum yang ditetapkan, yaitu RM9.40 sekilogram. Menerusi perkongsian di laman Facebook, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mempersoal dakwaan sesetengah pihak kononnya harga barang naik. Ayam RM7.79 sekilogram dah ni. Tang mana barang naik bidasnya. Dalam hantaran sama, Fahmi turut berkongsi harga ayam yang dimuat naik di laman Facebook Maidin Malaysia semalam.
Kini harga ayam standard hanya RM7.79 sekilo. Sah di cawangan Maidin di Semenanjung je, tulis Maidin Malaysia. Sebelum ini pun warganet berkongsi harga ayam segar di kawasan masing-masing yang menunjukkan perbezaan ketara semasa pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Sebelum tertubuhnya Kerajaan Perpaduan susulan pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada November tahun lalu, rakyat terutamanya golongan B40 dan M40 tertekan dengan lonjakan mendadak harga bahan makanan terutama barang basah. Sekitar awal April 2021 lagi, iaitu menjelang Ramadan, penternak dilapor mula menaikkan harga sekaligus, menyebabkan peniaga tidak mempunyai pilihan untuk menaikkan harga runcit ayam. Kenaikan harga ayam berlaku banyak kali dan mencanak, sehingga RM14 sekilogram didorong antara lain faktor peningkatan kos operasi pengeluar termasuk kenaikan harga dedak. Selain itu, pengeluar ketika itu dilapor masih bergelut mengisi tenaga kerja asing di ladang-ladang ternakan ayam selepas akibat pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, pemimpin PN dilihat tidak cakna dengan bebanan dihadapi rakyat ekoran kenaikan harga bahan makanan. Pemimpin PAS Datuk Dr. Nik Muhammad Zawi Saleh yang ketika itu adalah Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan II menganggap harga ayam ketika itu masih rendah. Dia malah menyifatkan ayam dijual paling murah di negara ini berbanding negara-negara jiran, selain menafikan kenaikan harga ayam di pasaran berpunca daripada dominasi kartel. Bukan sahaja ayam dan barangan basah lain seperti sayuran naik harga semasa kerajaan PN, minyak masak di pasaran juga naik mendadak puluhan ringgit. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan itu, pada 14 Julai, cerita tentang harga ayam segar makin murah, zaman PN cecah hingga RM14 sekilogram. Harga ayam segar menunjukkan penurunan sehingga RM8.99 sekilogram berbeza semasa pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Seorang pengguna Najib Bakar hari ini berkongsikan situasi yang dapat meringankan beban kos sara hidup rakyat itu. Harga ayam turun di pasaran Hero. Sebelum ini RM9.39 sekilogram. Hari ini dah jadi RM8.99. Katanya merujuk pada harga barang makanan tersebut di pasaraya mempunyai 30 cawangan di seluruh Semenanjung Malaysia itu. Beliau juga berpendapat harga bekalan ayam masih rendah semasa Kerajaan Perpaduan ini tidak seperti tahun lalu yang melonjak berbelas ringgit sekilogram. Apapun, kedua-dua harga ini murah dari zaman PN yang cecah RM12 hingga RM14 sekilo, katanya menerusi hantaran di Facebook kedai apa turun harga hari ini ketuhar. Hal sama dikongsikan oleh seorang pengguna yang juga peniaga makanan, Siti Aisyah. Ayam dah turun lagi 1 kilogram RM8.50, kata pembekal kepadanya. Sebelum tertubuhnya Kerajaan Perpaduan susulan PRU15 pada November lalu, rakyat terutamanya golongan B40 dan M40 tertekan dengan lonjakan mendadak bahan makanan terutama barang basah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini, yaitu harga ayam segar makin murah, zaman PN cecah hingga RM14 sekilogram, dan isu pertama tadi yaitu ayam dah RM7.79 sekilogram, walau saja terus meratib harga barang naik. Kita jumpa lagi. Bye-bye.